Saya jemput Yang Berhormat Hulu Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Hulu Selangor turut serta dalam sesi pembahasan Belanjawan 2022 di peringkat dasar. Datuk Yang di-Pertua, pertama sekali Hulu Selangor ingin menyentuh soal pendidikan. Sejumlah 450 juta yang diumumkan oleh Menteri Kewangan diperuntukkan bagi program bantuan awal persekolahan yang dijangka akan memberi manfaat kepada 3 juta murid-murid yang layak. Terima kasih kepada pihak kerajaan meneruskan program bantuan ini. Hulu Selangor pohon bantuan ini dapat dipercepatkan saluran terutamanya di sekolah-sekolah kawasan luar bandar. Seterusnya mengenai peruntukan 120 juta untuk manfaat 1,800 SJKC dan SJKT. Hulu Selangor ingin menyentuh sedikit mengenai pembinaan SJKT ladang minyak yang sehingga kini masih mendelungi masyarakat India di serendah. Apakah tindakan kementerian bagi membantu menyelesaikan isu ini? Adakah kerajaan baru ini juga dapat memberi komitmen dan mengesahkan bahawa peruntukan pembinaan sekolah yang telah diluluskan sebanyak 6.43 juta masih kekal tersedia hingga kini? Hulu Selangor pohon respon kementerian terhadap isu ini. Masyarakat kian resah dengan isu yang berpanjangan lebih daripada 10 tahun, khususnya masyarakat India. Demi masa depan anak bangsa, dipohon agar dapat menyelesaikan isu ini secepat mungkin supaya anak-anak dapat pendidikan yang inklusif dan konduksif. Selain itu, Hulu Selangor ingin bertanya juga, apakah status peruntukan hampir 300 juta untuk 2021 bagi rancangan makanan tambahan tersebut? Umum mengetahui, sekolah sering ditutup pada tahun ini. Mohon pencerahan Menteri. Seterusnya mengenai peranti siswa keluarga Malaysia dengan jumlah peruntukan 450 juta serta komitmen syarikat telekomunikasi menyumbang tambahan sebanyak 65 juta dijangka akan membantu seramai 600,000 mahasiswa dan juga mahasiswi daripada keluarga B40 di Malaysia. Ini Hulu Selangor ingin teguh, jangan jadikan bantuan ini seperti agihan peranti untuk murid sekolah. Usahanya seakan-akan hangat-hangat tai ayam. Pelaksanaannya tidak menyeluruh dan tidak mencapai kepada semua golongan sasar. Sehingga kini masih ramai masyarakat yang mempersoalkan, begitu juga kepada ahli-ahli parlimen yang tertanya-tanya dengan pelbagai soalan yang tidak dijawab. Selain itu, Hulu Selangor minta agar kerajaan mempertimbangkan semula keputusan kerajaan untuk membeli tablet buat para mahasiswa dan juga mahasiswi. Pembelian ini dilihat kurang mendapati keperluan dan sasarannya. Diharapkan kerajaan dapat menambah baik skim ini dengan menukar daripada tablet kepada komputer riba dan memastikan kualitinya semua mencapai tahap standard. Ini sesuai dengan keperluan belajar untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi. Komputer riba dapat digunakan bukan saja untuk proses pembelajaran, malah mereka boleh gunakan untuk kerja-kerja kajian dan juga persiapan projek. Mohon pihak kementerian mempertimbangkan semula cadangan ini. Akhir sekali bagi aspek pendidikan mengenai diskau bayaran balik pinjaman PT-PTN. Hulu Selangor menyambut baik inisiatif ini, malah anak-anak muda juga mengucapkan syukur di atas pengumuman tersebut. Ini satu inisiatif yang baik bagi membantu para graduan yang bebas hutang di usia yang muda. Namun, terdapat juga suara-suara kecewa anak-anak muda yang mendapatkan pinjaman seperti marah. Dipohon agar pihak kerajaan juga dapat memperluaskan diskau bayaran balik ini kepada pinjaman marah. Umum mengetahui majoriti peminjam ini adalah di kalangan anak-anak Bumi Putra. Justru itu, sekira diskaun ini diturunkan, diperluaskan kepada peminjam pendidikan marah, pastinya anak-anak muda ini dapat menyambut baik bajet 2022. Inisiatif ini akan lebih mencapai sasaran terutamanya kepada golongan B40. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kedua, Hulu Selangor ingin menyentuh berkenaan aspek kesihatan. Mengenai fasiliti kesihatan, antara perkara yang kerap Hulu Selangor bangkitkan kena keperluan mendesak di daerah luar bandar. Hulu Selangor mohon pencerahan, adakah pembinaan klinik kesihatan Bukit Sentosa akan dilaksanakan pada tahun 2022? Bagaimana pula dengan permohonan menaik taraf pusat
hemodialisis serta pembinaan bangunan baru bahagian kecemasan Hospital Kuala Kubu baru. Mohon ada respon positif daripada Menteri. Seterusnya mengenai pegawai kontrak KKM. Kerajaan mengumumkan persetujuan untuk menyambung pelantikan secara kontrak lebih 10,000 pegawai perubatan, pergigian dan juga farmasi selepas tempoh khidmat wajib selama 2 tahun kepada maksimum 4 tahun bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan ini. Ini dilihat hanya sebagai satu langkah sementara. Ia tidak menyelesaikan permasalahan akar iaitu penyerapan pegawai-pegawai ini ke pejawatan tetap. Malah pihak kerajaan langsung tidak menyentuh isu ini dan mengakibatkan ramai pegawai amat kecewa. Namun kerana tanggungjawab yang digalas, mereka teruskan juga. Sebagai sebuah kerajaan yang sepatutnya melindungi pegawai awam, perkara ini harus ditangani secara berperingkat. Kerajaan seharusnya mengambil langkah untuk menyerap sebilangan mereka ke pejawatan tetap mulai tahun 2022. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang ketiga mengenai bantuan keluarga Malaysia iaitu singkatannya BKM. Hulu Selangor pohon agar pihak Kementerian Kewangan menggembali balik skim khairat kematian seperti yang pernah diteruskan oleh Kerajaan Pakatan Harapan iaitu skim khairat kematian bantuan sara hidup BSH. Skim ini memberi khairat kematian berjumlah RM1,000 kepada penerima memanfaatkan di bawah B40. Bantuan ini amat memberi impak besar kepada masyarakat B40. Seterusnya, kerajaan telah mengambil langkah menambah baik syarat kelayakan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang akan dinaikkan kepada para garis kemiskinan makanan 2019. Hulu Selangor mencadangkan agar skim BKM juga menggunakan pakai garis kemiskinan 2019 ini. Hal ini kerana rakyat kini dihimpit kesengsaraan hidup di bawah pandemik COVID-19. Data dari Jabatan Pengangkaan Malaysia Penularan COVID-19 mengakibatkan jumlah isi rumah yang berada di bawah paras kemiskinan meningkat kepada lebih 600,000 berbanding 400,000 pada tahun 2019. Ini amat mendugestakan. Malah negara dikejutkan dengan berita yang lebih membimbangkan. Ya, apabila kumpulan wang simpanan pekerja KWSP melaporkan 6 juta pencarum mempunyai simpanan persaraan kurang daripada 10,000 dalam akaun masing-masing. Lebih mengejutkan apabila KWSP turut menyatakan bahawa lebih separuh pencarun ini membilik baki caruman tidak sampai 1,000 di dalam akaun. Apa akan terjadi pada masa depan rakyat Malaysia? Ini perlu ditandangi dengan segera. Setelah bajet diumumkan oleh Menteri Kewangan, kedengaran dengan jelas keluh kesah lapisan masyarakat M40 yang sering dipinggirkan. Golongan M40 yang mempunyai tanggungan ramai turut terkesan. Hulu Selangor mohon supaya kerajaan pusat bantu ringankan juga beban golongan M40. Jika boleh, cadangan belikanlah pelepasan cukai tambahan buat golongan M40. Sekurangnya dengan cara ini, mereka mempunyai kewangan lebihan sedikit di tangan untuk meneruskan kehidupan mereka, khususnya dalam pandemik COVID-19. Datuk Yang di-Pertua, perkara keempat, Hulu Selangor ingin menyentuh aspek pengangkutan. Semasa sesi pembentangan, Menteri Kewangan mengumumkan peruntukan berjumlah 80 juta bagi dana bantuan sementara bas henti-henti. Tetapi apabila diteliti buku anggaran pembelanjaan 2022, tidak peruntukan dikhususkan buat inisiatif ini. Begitu juga program transformasi perkhidmatan bas henti-henti. Tiada sebarang peruntukan bagi tahun 2022. Begitu juga butiran bagi penyelenggaran KTMB juga dikosongkan bagi tahun 2022. Apakah maksud yang dibawakan oleh kementerian bagi bajet kali ini? Atau hanya sekadar ingin menunjukkan bahawa bajet kali ini bersifat inklusif sedangkan realitinya tidak diketahui? Mohon respon Menteri bagi merungkaikan soalan-soalan ini. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang kelima, Hulu Selangor ingin bertanya, apakah jadi pada jasa yang telah dijenamakan semula kepada Jabatan Komunikasi Komuniti, JKOM,
Kelihatan seperti tiada sebarang peruntukan untuk 2022, tetapi terdapat maklumat bahawa jabatan ini masih berfungsi dan telah ditukarkan ke bawah penyeliaan kementerian lain. Sekiranya masih diteruskan untuk tahun 2022, Hulu Selangor tetap dengan pendirian bahawa pembelanjaan ini tidak diperlukan pada masa sekarang negara masih bergelut dalam memerangi pandemik COVID-19. JKOM ini adalah pembaziran wang rakyat oleh pihak kerajaan. Tidak perlu ditubuhkan jabatan khas untuk membazirkan wang rakyat. Malah Hulu Selangor mencadangkan sekali lagi agar Jabatan Penerangan JPEN terus diperkasakan. Peranan JPEN yang begitu dekat dengan komuniti dan sering menganjurkan pelbagai program berimpak baik buat masyarakat. Ia tidak dinafikan prestasinya yang cemerlang. Malah Hulu Selangor memuji Jabatan Penerangan Hulu Selangor yang aktif dan tidak ketandusan idea dalam menyebar maklumat yang efektif. Justru itu, diharap kerajaan dapat menilai semula keputusan kerajaan sekiranya JKOM ini masih dilaksanakan pada tahun 2022. Begitu juga dengan peruntukan penggerak komuniti tempatan, dilihat untuk tahun 2022 masih diberikan peruntukan 8 juta. Juga dilihat ia tidak wajar diteruskan. Seharusnya kerajaan mengoptimumkan program sedia ada seperti komuniti rukun tetangga. Ia juga antara produk kerajaan yang berjaya dilaksanakan dan impak sampai ke perusuk negara. Seharusnya kerajaan memperkasakan saja KRT, bukannya menumbuhkan program baru dan kelihatan masing-masing dengan izinnya, working in silo, sedangkan di bawah pentadbiran kerajaan yang sama. Oleh itu, Hulu Selangor pohon dengan semangat keluarga Malaysia, hentilah peruntukan yang bersifat mengebelahi setengah politik saja. Datuk Yang di-Pertua, perkara kelima mengenai Jabatan Landscape Negara. Dilihat adanya peruntukan bagi pembangunan landscape. Hulu Selangor mohon pihak kementerian bantu kawasan Hulu Selangor bagi menaik taraf landscape di kawasan Perigi 7 Serendang, kawasan pelancongan sejarah yang dilihat berpotensi untuk menarik pelancong. Malah pelbagai aktiviti dan program kemasyarakatan yang sering dijalankan di kawasan tersebut. Hulu Selangor memerlukan kepakaran yang daripada pihak Jabatan Landscape Negara untuk bersama-sama membangunkan potensi yang ada di Perigi 7 Serendang. Datuk Yang di-Pertua, seterusnya Hulu Selangor ingin menyentuh aspek infrastruktur. Hulu Selangor meneruskan perjuangan untuk mengangkat permohonan infrastruktur jalan di daerah ini agar dapat dinaik tarafkan, terutamanya bagi jalan Persekutuan FT01. Selain itu, FT1208, persimpangan Kampung Koskan ke Sungai Buaya yang sering melibatkan kemalangan kenderaan berat dan juga FT3208 missing link dari simpang FT01 Sungai Cho ke Bukit Beruntung, antara jalan raya yang kritikal yang perlu diberi perhatian oleh kerajaan kerana saban tahun peningkatan kes kematian yang sering berlaku. Datuk Yang di-Pertua, perkara yang terakhir, sedikit saja Hulu Selangor ingin menyentuh mengenai aspek belia dan sukan. Hulu Selangor ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri sebelum ini yang bersama-sama ingin menjayakan aspirasi agar sebuah kompleks sukan daerah Hulu Selangor diwujudkan di daerah ini. Tapak yang dicadangkan telah diluluskan oleh Kerajaan Negeri Selangor dan dalam proses perwataan. Justru itu, berharap pihak Yang Berhormat Menteri yang baru ini juga dapat meneruskan inisiatif murni ini. Kompleks ini pastinya akan memberikan 1000 manfaat buat warga Hulu Selangor. Belia-belia pastinya akan lebih aktif menganjurkan pelbagai aktiviti kesukanan apabila terbenanya kompleks ini. Hulu Selangor juga mohon sokongan padu dari pihak kementerian untuk membangunkan fasiliti sukan ekstrim di daerah ini agar anak-anak muda tempatannya begitu semangat untuk membangunkan sukan ekstrim dapat didorong dan disokong sepenuhnya. Justru itu, dipohon pihak kementerian dapat memberi peluang dan mendengar cadangan anak muda ini serta membimbing mereka mengikut garis panduan yang ditetapkan agar aktiviti ini dapat dilaksanakan dan memastikan aspek teknikal dan keselamatan yang optimum di samping membangkitkan keterurajuan para peminat sukan ekstrim. Datuk Yang di-Pertua, sekian saja pembahasan Hulu Selangor bagi peringkat dasar bajet 2022. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Hulu Selangor.